Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Hanani binti Abdul Syukur bersama rakan-rakan saya iaitu Fatin Atirah binti Muhammad Husni dan Nur Zahida binti Ahmad Nasirul Zaman. Kami daripada pengajian Melayu 2 akan membentangkan tugasan 3 GPIM yang bertajuk Keruntuhan Akhlak bertemakan pergaulan sosial dalam kalangan remaja. Punca-punca pergaulan sosial terbahagi kepada 6. Punca-punca yang pertama ialah wujudnya peralihan arus kemodenan. Hal ini kerana arus kemodenan kini memberikan kemudahan kepada remaja untuk mengakses maklumat-maklumat berbaur perkara-perkara yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Hal ini akan menyebabkan remaja terjerumus ke dalam kancah kemaksiatan. Seterusnya, pengaruh budaya barat yang semakin menular. Sebagai contoh, cerita Hollywood kini yang tidak sesuai untuk ditonton oleh remaja bawah umur 18. Namun bukan sahaja remaja bawah umur 18. Seluruh manusia juga sebenarnya tidak sesuai untuk menonton cerita-cerita jenis ini kerana cerita-cerita jenis ini mengandungi memaparkan aksi-aksi kurang sopan antara lelaki dan perempuan. Seterusnya, gaya hidup yang bebas dan pemakaian penyanyi-penyanyi barat juga merupakan punca pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Hal ini kerana seperti yang kita tahu kini, remaja-remaja wanita terlalu mengagungkan penyanyi-penyanyi daripada barat dan mereka juga sanggup berpelukan dengan penyanyi-penyanyi tersebut dengan mengetepikan dan tanpa menghiraukan maruah dan harga diri mereka sebagai wanita Islam. Seterusnya ialah faktor kelemahan agama. Apa yang dikatakan dengan faktor kelemahan agama ini? Apabila masih terdapat segelintir Muslim yang tidak mengamalkan amalan solat, iaitu amalan asas dalam Islam. Seperti yang kita tahu, solat adalah mencegah kemungkaran. Jadi apabila kita mengetepikan amalan solat, seterusnya ia akan membuka jalan kita untuk berbuat kejahatan. Seterusnya, punca yang kelima ialah perasaan ingin tahu yang tinggi dalam diri remaja. Seperti yang kita tahu, fasa remaja ialah fasa untuk remaja mendalami semua hal dalam kehidupan mereka. Dan perasaan ingin tahu itu mereka tidak memilih sama ada perkara yang mereka ingin tahu itu baik ataupun buruk. Mereka hanya ingin tahu dengan lebih lanjut tentang sesuatu perkara. Hal ini juga disebabkan oleh pengaruh rakan yang mempengaruhi rakan-rakannya dengan memberikan cabaran untuk mendalami sesuatu perkara atau untuk melaksanakan sesuatu perkara seperti bercinta. Seterusnya ialah kurangnya konsep ihsan dalam ruh seseorang Muslim. Seperti yang kita tahu, ihsan bermaksud kita beribadat kepada Allah dengan meyakini bahawa kita beribadat kepada Allah seperti kita dapat melihat Allah. Tapi jika kita tidak mampu untuk sampai ke tahap itu, maka yakinlah bahawa Allah melihat kita. Dan apabila konsep ihsan ini tiada dalam diri seseorang remaja, mereka akan menganggap bahawa apabila mereka melakukan sesuatu kejahatan, tidak akan ada siapa pun yang dapat menyaksikannya, sedangkan Allah Maha menyaksikan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, kesan-kesan pergaulan bebas. Apabila seseorang remaja itu terjebak dalam masalah pergaulan bebas, hal-hal ini akan menyebabkan berlakunya kesan-kesan pergaulan bebas. Pergaulan bebas, kesan-kesan pergaulan bebas terbahagi kepada 3 aspek, iaitu individu, masyarakat dan negara.
Bagi aspek individu, maruah seseorang individu tersebut akan tercemar dan ibu bapa akan merasa malu kerana mereka merasakan bahawa mereka tidak mendidik anak mereka dengan sempurna untuk menjadi insan yang baik serta berguna kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka berasa malu untuk berjumpa dengan masyarakat lain kerana anak mereka sudah hilang maruah diri. Seterusnya, individu yang melakukan masalah pergaulan bebas juga akan dibenci oleh masyarakat akibat sudah hilang maruah diri dan melakukan perkara-perkara yang negatif seperti gejala mak rempit, melepak dan sebagainya. Oleh itu, individu tersebut mungkin mengalami masalah tekanan dan akan terjerumus kepada masalah kemurungan disebabkan tiada lagi tempat untuk meluahkan perasaan mereka dan tiada komunikasi dengan orang lain. Jadi apabila mereka tidak mempunyai tempat untuk bergantung harap dan meluahkan perasaan, hal ini akan menyebabkan mereka akan mengalami tekanan apabila mereka tidak mempunyai tempat untuk bergantung harap. Seterusnya, perbuatan pergaulan bebas ini juga akan membawa kepada pelepasan nafsu kepada seseorang, tetapi juga akan membawa risiko yang bahaya. Risiko yang bahaya ini ialah penyakit yang lahir disebabkan hubungan bebas antara lelaki dan perempuan. Hubungan bebas ini membawa kepada penyakit seperti HIV dan AIDS serta sebagainya. Penyakit ini boleh membawa maut dan ubat penawarnya juga masih belum ditemui. Seterusnya, bagi aspek masyarakat pula, masyarakat akan memandang serong kepada mangsa yang melakukan masalah pergaulan bebas ini kerana mereka melakukan perkara yang tidak disukai oleh masyarakat dan dianggap sebagai sampah masyarakat. Kerana melakukan perkara-perkara yang negatif seperti merempit, berzina dan sebagainya. Hal ini boleh meruntuhkan maruah sesebuah masyarakat serta menjadi buah mulut masyarakat seperti jiran-jiran tetangga. Mereka akan berkata sesama sendiri berkaitan dengan individu yang melakukan masalah pergaulan tersebut. Mereka akan menceritakan perkara-perkara yang buruk kepada orang lain tentang mangsa yang melakukan masalah pergaulan bebas ini. Jadi hal ini akan mencemarkan maruah individu tersebut serta institusi masyarakat yang terlibat. Seterusnya, masyarakat juga tidak akan mempedulikan mangsa yang melakukan masalah tersebut kerana mereka menganggap individu yang melakukan masalah tersebut tidak layak untuk bercampur dengan masyarakat lagi kerana sudah hilang maruah diri. Oleh itu, masyarakat tidak mahu untuk mengambil peduli terhadap keadaan mangsa tersebut menyebabkan mangsa akan berasa tidak berguna lagi dan akan menjurus kepada perasaan ingin membunuh diri akibat tiada dorongan serta sokongan daripada masyarakat untuk berubah. Mereka juga tidak mempunyai tempat untuk meluahkan perasaan dan berkongsi masalah jika mereka ditimpa sesuatu masalah. Jadi hal ini akan menyebabkan mereka terjerumus dalam melakukan perkara-perkara yang negatif seperti melukakan diri sendiri dan sebagainya. Mengikut perkara yang berlaku pada zaman sekarang, sudah ramai remaja-remaja yang sudah hilang perasaan, sudah hilang terdapat ramai remaja kini yang sudah semakin berani untuk melakukan perkara-perkara yang sebegini seperti melukakan diri sendiri sehingga menyebabkan mereka mencederakan fizikal mereka. Jadi hal ini sangat tidak baik untuk sesebuah masyarakat tersebut. Okey, seterusnya, masyarakat juga tidak akan bergaul dengan individu yang melakukan masalah pergaulan bebas ini kerana mereka menganggap mangsa akan memberi pengaruh yang tidak elok kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya komunikasi antara mangsa dan masyarakat. Masyarakat juga merasakan individu yang melakukan masalah pergaulan bebas ini adalah racun dalam sesebuah institusi masyarakat dan akan menjejaskan keamanan serta keharmonian dalam sesebuah masyarakat. Seterusnya, dalam aspek negara pula, pelajar pada zaman sekarang mudah untuk terlibat dalam kes-kes percintaan
kerana kemudahan telefon pintar yang membolehkan mereka untuk melayari laman-laman media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Jadi lama-kelamaan mereka akan menjalinkan hubungan dengan individu seperti lelaki atau perempuan yang bukan mahram. Selain itu, tayangan drama-drama Korea yang popular juga akan mempengaruhi remaja untuk mencari teman terutamanya kepada pelajar yang berumur 15 tahun ke atas. Kerana masa inilah pelajar mula untuk mengetahui pelbagai hal kerana sifat ingin tahu yang sangat tinggi dalam kalangan remaja serta yang pelajar yang berumur 15 tahun ke atas. Dan kurangnya pengawasan daripada ibu dan bapa mereka menyebabkan tiada halangan untuk melakukan perkara-perkara yang diingini. Seterusnya, masa lapang mereka juga akan terisi dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan bukannya dengan membaca buku atau mengulang kaji dan sebagainya. Jadi, lama-kelamaan remaja ini akan mengalami kemerosotan dalam pembelajaran mereka kerana lebih mementingkan kekasih mereka daripada pelajaran. Hal ini akan menjejaskan prestasi sekolah dan negara tidak mampu untuk melahirkan anak bangsa yang cerdik serta dapat mengharumkan nama negara. Seterusnya, masalah sosial juga akan semakin meningkat dalam kerana kurangnya kesedaran pendidikan dalam kalangan remaja pada masa kini. Masalah seks bebas semakin meningkat menyebabkan keharmonian negara juga terjejas. Masyarakat terutamanya remaja akan takut untuk berjalan bersendirian kerana keadaan negara yang berbahaya, tidak harmoni akibat tiada penguatkuasaan undang-undang dalam membanteras masalah pergaulan bebas ini. Akhir sekali, ekonomi negara juga akan merosot kerana negara luar tidak mahu untuk melabur dan berkongsi di negara kita akibat keharmonian negara yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan ekonomi negara juga akan turut terjejas. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah kesan-kesan lain pergaulan bebas di dalam kalangan remaja. Yang pertama ialah kes pelacuran yang meningkat. Seperti yang kita tahu, pergaulan bebas berkait rapat dengan kes pelacuran meningkat apabila mereka sudah menganggap perkara tersebut adalah perkara biasa. Seterusnya, perceraian dan keruntuhan rumah tangga. Hal ini kerana apabila salah seorang pasangan dalam sesebuah perkahwinan curang atau kita kata seperti yang kita kata mereka bergaul bebas dengan individu lain dan menyebabkan timbulnya perasaan dalam hati mereka, dan hal ini akan menyebabkan pasangan tersebut bergaduh dan untuk tahap yang lebih teruk mereka akan membuat keputusan untuk bercerai, dan hal ini juga akan mengakibatkan memberi kesan kepada anak-anak mereka apabila ibu bapa tersebut bercerai dan anak-anak tidak akan mempunyai tempat untuk bergantung harap. Kesan-kesan yang saya ucapkan tadi, yang saya utarakan tadi adalah perlu dipandang serius oleh semua masyarakat walaupun tanpa mengira pangkat dan darjat. Okey, kesan lain ialah ramai pemuda-pemudi yang tidak berkahwin. Hal ini dikatakan demikian kerana pergaulan bebas telah mewujudkan cara mudah bagi pemuda-pemudi untuk melampiaskan nafsu syahwat mereka. Dan mereka mengambil cara ini untuk tidak berkahwin dan melakukan senang kata hubungan seks bebas lah, dan mereka lebih tertumpu untuk melakukan hubungan dengan berlainan pasangan.
Dan ada statistik di San Francisco yang menunjukkan majoriti penduduk di sana tak berkahwin pada tahun 1982 dan perkara ini ialah perkara pertama yang berlaku di bandar tersebut. Dia sangat merusingkanlah. Dan seterusnya ialah kesan lain kemerosotan pelajaran. Kemerosotan pelajaran ni kita tumpu kepada remaja itu sendiri. Macam yang kita tahu, tumpuan yang perlu seseorang individu yang bergelar remaja mestilah kepada pelajaran. Jadi tumpuan mereka akan beralih kepada perkara yang leka dan kemungkinan besar boleh merosakkan akhlak mereka kerana pelajar yang boleh jadi pelajar yang kerap bersosial, yang sering keluar berpasangan, yang tidak ada kaitan pada waktu malam ataupun berpasangan, mereka mudah untuk terjerumus kepada perkara yang merosakkan akhlak dan menyebabkan mereka tidak ada minat untuk belajar. Itu saja. Seterusnya, kes-kes lain, kesan-kesan lain apabila individu tersebut melakukan masalah pergaulan bebas adalah seperti kes pembuangan bayi akan meningkat. Apabila remaja terlibat dalam isu pergaulan bebas dan menjalinkan hubungan luar tabi'i akan menyebabkan remaja-remaja perempuan akan mengandung sebelum berkahwin. Remaja-remaja ini mereka akan merasa malu kerana melahirkan anak sebelum bernikah. Jadi mereka tidak mahu untuk berjumpa dengan masyarakat-masyarakat luar kerana takut untuk dikecam dan dikata dan masyarakat luar akan berkata buruk berkaitan dengan mangsa yang melakukan masalah pergaulan bebas ini. Remaja juga akan hilang pegangan agama serta menjadi tidak berperi kemanusiaan lalu meninggalkan anak-anak yang baru dilahirkan di tempat-tempat yang tidak sepatutnya seperti tandas awam, tong sampah, tepi longkang dan sebagainya. Anak-anak yang tidak berdosa ini mungkin akan mati kerana dimakan oleh binatang-binatang liar seperti anjing dan sebagainya. Jika nasib mereka baik, mereka mungkin akan dikutip oleh individu-individu yang bertanggungjawab dan dihantar ke tempat-tempat yang selamat seperti pusat penjagaan dan sebagainya. Jadi sebagaimana kita tahu, masalah ini sangatlah menjadi tumpuan masyarakat kerana mereka berasa kesian dan simpati terhadap bayi-bayi yang tidak berdosa akibat daripada tidak tanggungjawab yang tidak individu-individu yang tidak bertanggungjawab melakukan masalah tanpa memikirkan akibat yang akan ditempuhi jika mereka melakukan masalah tersebut. Akhir sekali, keruntuhan akhlak remaja juga akan terjejas. Akibat daripada pergaulan yang terlalu bebas menyebabkan mereka mudah untuk berkawan dan berkomunikasi dengan individu-individu yang mungkin mereka tidak kenali ataupun mereka kenali. Remaja akan mudah merasa bebas terdedah kepada kumpulan-kumpulan yang tidak baik dan negatif seperti kumpulan mak rempit, gangster, vandalisme dan sebagainya. Apabila mereka terjebak dalam kumpulan-kumpulan yang tidak baik, hal ini akan menyebabkan mereka terpengaruh dengan persekitaran mereka. Sebagaimana yang kita tahu, perasaan ingin tahu sangat tinggi dalam kalangan remaja. Mereka menyebabkan mereka ingin mencuba pelbagai perkara yang mereka belum lagi cuba dan kurangnya pengawasan daripada ibu dan bapa. Hal ini menyebabkan golongan remaja berubah sikap dan kelakuan mereka apabila mereka terlibat dalam golongan-golongan yang tidak baik serta memberi pengaruh-pengaruh yang negatif kepada mereka. Apabila mereka terlibat dalam kumpulan-kumpulan yang tidak baik,
remaja mungkin sudah berani untuk melawan cakap ibu dan bapa mereka, terutamanya apabila ditegur. Apabila mereka sudah tidak dibentuk daripada kecil, iaitu seperti persis kata peribahasa, jika melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jika buluh tak dilentur daripada awalnya, maka akan patah jadinya. Jadi jika anak-anak ini tidak dibentuk daripada kecil lagi, hal ini akan menyebabkan mereka berasa ingin bebas dan tidak terikat untuk melakukan apa saja perkara yang mereka sukai pada masa remaja ini, dan ibu bapa juga tidak boleh untuk menegur anak-anak ini kerana mereka sudah tidak mahu untuk mendengar lagi teguran daripada ibu bapa kerana ibu bapa tidak mendidik mereka sejak kecil lagi. Mereka akan memberontak serta memarahi ibu dan bapa sekiranya kemahuan mereka tidak dituruti. Malah, anak-anak juga sudah berani untuk mencuri wang-wang daripada ibu dan bapa untuk keperluan-keperluan yang tidak berfaedah. Mereka tahu jika mereka meminta kebenaran dahulu untuk meminjam wang atau menggunakan wang ibu dan bapa mereka untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti membeli rokok, memberi dadah dan sebagainya, pastinya ibu dan bapa tidak mahu untuk memberikan duit mereka kepada anak-anak. Jadi, mereka mengambil langkah yang mudah, iaitu dengan mencuri wang tanpa pengetahuan daripada ibu dan bapa untuk melakukan perkara-perkara yang sebegini. Jadi, jika tiada pengawasan daripada ibu bapa sejak kecil lagi, hal ini akan menyebabkan mereka berani untuk melakukan perkara-perkara yang sebegini. Apabila mereka berani untuk mencuri wang daripada ibu bapa, tidak hairanlah jika mereka juga berani untuk mencuri wang daripada masyarakat-masyarakat lain dan akan menjadi kes seperti merompak, mencuri, meragut dan sebagainya untuk mendapatkan wang daripada orang lain kerana mereka tidak mempunyai kebergantungan untuk mendapat sumber pendapatan kerana mereka mungkin masih belajar dan tidak mempunyai wang untuk melakukan perkara-perkara yang sebegini. Selain itu, pengetahuan yang kurang juga menyebabkan mereka mudah untuk terpengaruh oleh rakan-rakan yang negatif dan menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak sehingga mereka gagal untuk membezakan antara dosa dan pahala. Kadang-kala remaja ini juga terpaksa untuk melakukan perkara-perkara yang negatif dan mengikut rakan-rakan mereka kerana mereka tidak mahu untuk dipulau oleh kelompok tersebut. Jadi mereka terpaksa untuk mengikut sama ada perkara yang rakan-rakan mereka lakukan sama ada buruk ataupun baik kerana ingin mengikut supaya mereka tergolong dalam kelompok rakan-rakan mereka. Jadi hal ini akan menyebabkan mereka tidak lagi tahu tentang dosa dan pahala serta perkara yang baik dan buruk. Sekian. Okey, selepas kita mengetahui punca kepada pergaulan bebas dan juga kesannya, jadi semestinya terdapat solusi di sebalik masalah ini atau isu yang bermangkit ini. Jadi saya sediakan langkah-langkah menangani masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Di sini ada 5 dan yang pertama ialah mewujudkan hubungan berkualiti di antara remaja, keluarga dan guru. Okey. Seperti yang kita ketahui, hubungan berkualiti ni bagus untuk mengimbangi keperluan emosi diri remaja itu sendiri, di mana mereka akan berasa cukup kasih sayang di samping tidak memerlukan orang lain untuk mengadu domba ataupun mengadu akan masalah mereka. Jadi apabila mereka menjalinkan hubungan berkualiti dengan rakan ataupun keluarga serta guru di sekolah, mereka lebih mempunyai emosi yang sihat dan juga matlamat untuk berjaya
kerana remaja, bukan remaja matlamat mereka adalah untuk berjaya. Jadi matlamat untuk berjaya perlu disematkan di dalam dada mereka. Seterusnya ialah langkah-langkah seterusnya ialah pemilihan rakan. Pemilihan rakan ni penting kerana bagi saya rakan merupakan cerminan kepada diri kita. Bagaimana rakan itu, itulah diri kita. Pemilihan rakan ni dia mempengaruhi sikap kita, sikap seseorang tu. Buruk rakannya, buruklah sikapnya. Seperti yang kita ketahui, jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, wangilah kita, lekatlah bau minyak wangi tu. Tapi jika kita berkawan dengan pembuat besi, maka busuklah kita. Itulah analoginya yang saya dengar. Okey, seterusnya ialah elakkan berpasangan. Untuk remaja, elakkan berpasangan kerana ingat balik tujuan kita ialah untuk belajar, untuk mengecapi kejayaan dahulu. Jadi, seperti yang kita ketahui, perkembangan remaja ni dia mempengaruhi perkembangan fisiologi, emosi dan seksual yang seiring. Jadi ia akan mewujudkan perasaan ingin berpasangan. Jadi remaja itu tersendiri perlu memahami apakah fokus mereka, apakah senang kata fokus kita, iaitu pelajaran semestinya. Jadi kita perlu faham dan juga senang kata faham dan buatlah. Buat fokus kita tu, belajar sungguh-sungguh macam tu. Dan elakkan pasangan ni dia mampu untuk mengelakkan diri kita daripada terjerumus kepada kancah kemaksiatan. Seterusnya ialah kawalan media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial ni mempunyai pelbagai banyak maklumat atau sumber yang tak ditapis. Jadi, untuk memastikan kawalan media sosial ni berjaya, kita perlulah mempunyai kerjasama yang padu di antara ibu bapa, pihak sekolah dan kerajaan itu sendiri untuk memastikan media sosial ni dapat dikawal daripada perkara-perkara yang negatif, mempengaruhi pemikiran remaja itu sendiri yang boleh merosakkan masa depan mereka. Jadi masa yang mereka masa yang terluang mestilah digunakan bersama keluarga supaya remaja itu diterap dengan kesedaran untuk menjauhi portal-portal media yang akan memberi pengaruh negatif kepada emosi dan juga fizikal remaja. Dan akhir sekali ialah penyediaan jadual. Seperti yang kita ketahui, atur masa yang baik ialah kunci kejayaan seseorang, betul? Jadi penyediaan masa akan membantu kita mencapai kesejahteraan dari segi fizikal, mental dan juga emosi. Jadi remaja yang baik, dia akan dapat mengaturkan masa yang baik dan mereka akan mendahulukan perkara yang penting terlebih dahulu berbanding dengan berpasangan di umur yang muda, yang kita kata seawal jagung lagi ni. Begitu. Itu saja untuk langkah-langkah. Okey, setelah mengetahui langkah-langkah, kita akan beralih pula kepada adab-adab pergaulan dalam Islam. Jadi yang pertama ialah menundukkan pandangan. Orang Islam perlulah menundukkan pandangan daripada menghalang kita daripada menimbul nafsu syahwat lah, seperti itu. Jadi adalah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30 yang bermaksud, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuatkan. Melalui ayat ini, dalam tafsiran Wahbah Zuhaili, dalam tafsirannya Al-Wajiz,
menyatakan maksud bahawa ayat ini menyuruh orang Islam ataupun mukmin menjaga pandangan daripada aurat-aurat wanita asing, anak kecil yang rupawan, yang mana itu ditakuti menjadi fitnah kepada apabila kita melihatnya. Itu sahaja. Seterusnya saya akan huraikan tentang adat yang kedua dan ketiga. Adat yang kedua iaitu menutup aurat. Umat Islam perlulah menutup aurat, tidak kira lelaki ataupun perempuan, berdasarkan firman Allah juga daripada surah An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat wanita, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Daripada firman Allah itu sendiri, kita dapat mengetahui bahawa tuntutan menutup aurat ini adalah tuntutan yang amat yang perlu dilaksanakan oleh setiap Islam, setiap Muslim, tidak kiralah lelaki ataupun perempuan. Tapi berdasarkan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, maksud Al-Quran yang saya bacakan tadi, keutamaan itu adalah kepada wanita, kerana seperti yang kita tahu martabat wanita adalah tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan menutup aurat ialah melabuhkan tudung, ataupun seperti yang kita cakap, maksud menutup aurat ini ialah bukan dengan membalut aurat. Contohnya menutup aurat seperti berpakaian yang longgar yang tidak menampakkan susuk tubuh badan, melabuhkan tudung dan sebagainya, ataupun memakai pakaian yang tidak akan menarik perhatian ajnabi. Seperti yang kita tahu, aurat wanita ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Oleh sebab seperti dalam zaman Rasulullah SAW, Rasulullah berusaha untuk meningkatkan martabat wanita dengan menjaga wanita. Jadi tuntutan menutup aurat ini adalah untuk menjaga martabat wanita daripada pandangan-pandangan serong dan pandangan-pandangan yang tidak baik kepada wanita itu sendiri. Seterusnya, adab-adab pergaulan dalam Islam ialah tidak berdua-duaan antara lelaki dan perempuan. Okey, pada dasarnya perasaan untuk membuat kejahatan itu tiada. Tetapi apabila lelaki dan perempuan berdua-duaan di satu tempat yang sunyi, syaitan akan berusaha menghasut kita dengan menanamkan fikiran dan bisikan-bisikan hati yang tidak baik, seperti menjerumuskan kita kepada zina. Zina juga bukan sekadar zina perbuatan. Zina boleh bermula pada zina hati, zina mata, zina fikiran dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, seperti yang saudari Zahidah katakan tadi, kita perlulah menundukkan pandangan bagi mengelakkan kita daripada mengalami zina mata. Seperti yang kita tahu, syaitan akan berusaha perlahan-lahan untuk menarik anak Adam masuk ke dalam neraka. Jadi sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh berdua-duaan antara lelaki dan perempuan.
Kerana yang ketiga adalah syaitan. Sekian daripada saya. Seterusnya, adab-adab pergaulan dalam Islam adalah tidak melunakkan suara. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, wahai isteri-isteri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu melemahkan atau melembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi dapat kita simpulkan bahawa jika sebagai wanita kita tidak sepatutnya untuk melembutkan suara kita atau melunakkan suara kita di hadapan orang yang bukan mahram kita seperti yang bukan mahram kita. Jadi apabila kita melunakkan suara kita atau memerdukan suara kita, hal ini akan menyebabkan orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya akan menyebabkan mereka timbulnya nafsu syahwat serta perasaan yang tidak baik yang akan menyebabkan kita terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak baik seperti berlakunya perzinaan dan seks luar tabi'in. Jadi pada dasarnya kita sepatutnya sepatutnya menjaga batas-batas pergaulan kita dengan individu lain yang bukan mahram supaya perkara ini tidak berlaku. Akhir sekali adalah tidak bersentuhan dengan berlainan jantina. Seperti yang kita tahu, Islam melarang sekeras-kerasnya untuk menjaga aurat masing-masing. Jadi kita tidak sepatutnya untuk menyentuh orang-orang yang bukan mahram kita. Jadi apabila berlakunya sentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, hal ini akan menyebabkan berlakunya masalah-masalah yang tidak diingini. Jika individu-individu tersebut tidak menjaga batas pergaulan mereka dan melakukan isu-isu pergaulan bebas, hal ini akan menyebabkan berlakunya persentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi hal ini akan menyebabkan berlakunya masalah-masalah yang tidak diingini. Okey, untuk bahagian akhir sekali kami tampilkan dengan sepotong ayat Al-Quran dan juga dua buah hadis. Ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Melalui surah Al-Isra ini, ayat 32 ini, Allah melarang untuk kita umat Islam mendekati zina kerana zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang diambil adalah jalan yang buruk. Itu sahaja. Bagi potongan hadis yang pertama pula ialah hadis melarang pergaulan bebas. Hadis pertama berbunyi li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bima khaytin min hadidin khairul lahu min an yamassa ra'atan la tahillu lahu. Yang bermaksud sesungguhnya andai kepala seseorang ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal atau bukan mahram. Hadis riwayat At-Tabrani. Melalui hadis ini kita dapat mengetahui dengan lebih mendalam atau dapat mengukuhkan hadis ini mengukuhkan kenyataan bahawa menyentuh wanita yang bukan mahram itu perbuatannya lagi
perbuatannya lagi jijik ataupun perbuatannya lagi teruk daripada kepala seorang ditusuk dengan jarum yang tajam daripada besi. Maafkan saya, melalui hadis ini menyentuh perbuatan menyentuh wanita tersebut lebih teruk daripada kepala yang ditusuk dengan jarum yang terbuat daripada besi. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai umat Islam untuk menjaga batas-batas pergaulan agar tidak melanggar arahan dan perintah Allah. Seterusnya, hadis yang terakhir adalah ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisahuma syaitan. Artinya, ingatlah bahawa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seseorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi dan Al-Hakim. Jadi daripada hadis ini dapat kita simpulkan bahawa jika seseorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram duduk berdua-duaan, jadi orang yang ketiganya adalah syaitan, dan syaitan juga akan menghasut anak-anak Adam untuk melakukan perkara-perkara yang keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian sahaja pembincangan kami pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.